Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah kita menyatakan rasa syukur kita, rasa seronok dan berpuas hati kita dengan kedatangan Ramadan dan dengan segala amal ibadat ataupun segala amalan yang telah kita sama-sama lakukan sepanjang 25 hari yang sudah berlalu. Di tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa tinggal paling banyak 5 hari, kalau tak 4 hari kan? Paling banyak 5 hari. Rajin ke malas 5 malam saja lagi, paling banyak 5 malam saja lagi boleh solat tarawih. Nak malas-malas pun ada 4 malam ataupun 5 malam. Kalau tuan rajin macam mana pun, selepas datang atau masuk 1 Syawal, cakap dengan Haji Nordin, cakap pengerusi, ji kita sambung sembahyang tarawih lepas ni. Dan tak boleh dah tuan-tuan. Habis Ramadan rajin pun tak boleh, malas apatah lagi tak boleh tak. Jadi satu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita tuan-tuan, dan Allah anugerahkan kepada kita satu bulan yang disebut dengan nama Ramadan, dan diberi kepada kita pada bulan Ramadan ini dengan 1001 kemuliaan dan kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk puasa ataupun Ramadan tahun ini, saya rasa kalau nak bagi peringatan untuk beramal, dah 20 malam dah, 25 malam dah dengan tazkirah. Nak cerita kelebihan fadilat Ramadan, lumat dah cerita, tak ada dah cerita apa lagi. Tinggal pun 4-5 hari je. Cuma pada saya malam ni nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua, cuba kita renung sejenak. Dah 25 hari, tinggal 4-5 hari jaja lagi ni, rasa-rasa berjaya ke gagal? Jika Nabi sebut man shama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, Allah ampun dosa dia. Nabi sebut hadis lain, man qama Ramadan, sesiapa yang mendiri ataupun beribadat di malam ataupun di bulan Ramadan,
Allah ampun dosa dia. Okey, kita jangan baca yang lain tu. Kita renung sekejap, rasa-rasa Allah ampun tak dosa kita, tuan-tuan? Dosa kita, ada dosa tak kita? Ada kan? Ke ada yang tak ada dosa ni? Ustaz, saya tak ada dosa, Ustaz. Yang tak ada dosa ni, tuan-tuan, Nabi seorang je. Nabi. Sebab Nabi ni sifat wajib bagi Nabi maksum, kan? Wajib bagi Nabi bersifat dengan maksum. Kalau perempuan mungkin maksum juga, maksum, tapi bukan maksum, M-A-K-S-O-M, maksum, bukan maksum, kan? Maksumun maknanya ialah terpelihara daripada dosa. Itu makna maksum, kan? Macam Nabi tak pernah, orang kata dengan ulama, Nabi tak pernah tak buat dosa, tak pernah buat dosa, tak pernah. Kita tak pernah juga, tak pernah, tapi tak pernah tak buat lah. Bukan tak pernah tak buat, bukan tak pernah tak dosa, tak pernah tak buat dosa. Bangun tidur sekejap je ada je dosa tu. Tak. Baik. Jadi Rasulullah SAW sebut yang pertama, saya nak ataupun saya minta tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, cuba renung sejenak. Nabi sebut sesiapa yang puasa, siapa yang menunaikan ibadat di bulan Ramadan, Allah ampun dosa dia. 25 malam dah, tinggal sikit lagi ni, 4-5 hari ni, Allah ampun tak dosa kita? Satu. Tuan-tuan dan puan-puan, jika Allah tak ampun dosa kita, ada tak orang yang Allah tak ampun dosa? Ada tak? Ada tak dia Allah tak ampun dosa manusia? Allah sebut di dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a illa an yushraka bih. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah ampun dosa semua manusia, kecuali Allah kata orang yang syirik kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, apabila Allah ampun dosa, Rasulullah SAW sebut orang yang bertaubat, Allah ampun dosa dia ni. Banyak hadis. Antara hadisnya Nabi kata, sesiapa yang bertaubat kepada Allah, memohon keampunan, nescaya Allah akan ampun dosa-dosanya, walau kana misli zabadil al-bahri, walau kana misli zabadil bahr. Walaupun dosa kita tu banyaknya, Allah SWT sebut, Nabi sebut banyak tak banyak dosa kita tu seperti buih-buih di laut. Banyak, sentiasa ada, kan? Buih di laut tu banyak satu, ada sentiasa je. Ada tak laut tak ada buih? Ada. Begitu nak sebutnya dosa kita ni dah banyak, sentiasa ada pula. Allah, Nabi kata, walaupun sebanyak sedemikian, man atallah, sesiapa yang datang kepada Allah, maknanya datang di situ dia memohon keampunan kepada Allah, maka Allah akan datang untuk memberi pengampunan kepadanya aksar min zalik, lebih banyak daripada tu. Allah datang nak bagi keampunan. Tapi Nabi sebut tadi siapa Allah ampun dosa? Siapa tuan-tuan? Man atallah, sesiapa yang datang kepada Allah. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang tak kepada Allah? Kita pergi tak kepada Allah? Kita minta tak kepada Allah, ya Allah, aku ni banyak dosa, tak pernah tak ada dosa ya Allah. Dosa tu kadang-kadang aku tahu ya Allah benda tu berdosa, tapi dengan kedegilan, dengan kelemahan yang ada pada diri aku ya Allah, aku buat juga. Macam aku tak tahu, seolah-olah engkau tak tahu apa yang aku buat, sedangkan engkau maha tahu. Allah tahu semua benda yang kita buat, kan? Jadi tuan-tuan, cuba kita letak apa yang Nabi sebut, dosa kita, salah kita, Allah tak ampun kita, Allah marah kita, Allah murka kita. Supaya apa? Supaya sekali-sekala kita rasa kita ni macam mana dengan Allah, bagaimana kita dengan Allah.
Kalau dengan manusia, dengan ibu ayah kita, kita hantar SMS, dia tak jawab. Kita telefon, dia tak angkat. Kita tegur, dia tak sambut. Semua tak, dia tak. Apa perasaan kita, tuan-tuan? Ha? Apa perasaan kita? Kita balik, contoh ni nak raya ni, tuan-tuan. Tak, balik raya jumpa telefon mak, bang, kakak nak balik ni. Nak balik raya atau balik raya, minta maaf semua. Mak kita tak jawab apa-apa, tak kata dia maaf, tak kata dia tak maaf, diam je. Kita ni puas mak kenapa semua. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita kalau di bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang datang kepada Allah itu, antaranya ialah tuan-tuan kena banyak menyebut apa, tuan-tuan? Bulan Ramadan ni Nabi ajar kita banyak sebut apa, tuan-tuan? Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, "Ya Rasulullah, di akhir-akhir Ramadan ini, terutamanya malam Al-Qadar, apa yang kau nak sarankan aku buat?" Aisyah tak tanya, "Ya Rasulullah, minta duit 100 ke 200 ke, nak beli baju raya ke, nak tukar cincin emas, nak tukar gentai, nak tukar gelang." Tak. Akhir-akhir Ramadan ni apa yang aku nak kena buat, ya Rasulullah? Tak, kita bincang dengan isteri, suami dan isteri, raya nanti nak masak apa ya, nak makan apa, kuih apa yang dah sediakan, tak, bahulu ke, samprik ke, macam-macam. Kita sedia benda lain. Tapi Rasulullah SAW, tuan-tuan, tak tanya pun hari raya nanti nak makan apa, hari raya nanti nak masak apa, dah tempah ke lemang, dah tempah ke rendang, dah beli ke baju ini, semua tak ada. Tak ada satu pun. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita ustaz-ustaz mari ceramah kuliah, tak, menyatakan bahawa bila nak hari raya, Rasulullah SAW dan Sayyidatina Aisyah, isteri baginda, beli baju raya, buat kuih raya, sibuk tukar lansir, beli sofa baru, beli kursi tukar, cadar baru, tukar kapet baru, cat rumah baru. Ada dengar tak? Tak ada dengar satu pun. Tapi yang mana yang kita utamakan? Kita kata dan kita nyatakan bahawa Rasulullah SAW itu antara insan yang kita cinta. Kita kata bahawa Rasulullah SAW itu contoh ikutan kita. Kita contoh Nabi kat mana sebenarnya? Contoh Nabi kat mana? Dari sudut amalan jauh dah, dari sudut kelakuan, sifat, perangai pun jauh, tuan-tuan. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, Allah sebut tadi apa dia? Allah sebut Allah ampun semua dosa kecuali orang yang sekutu. Apa mana sekutu? Sekutu ataupun syirik, menduakan Allah, ataupun orang yang menganggap ada benda lain lebih besar, lebih penting, lebih utama daripada Allah. Kalau tanya, kita dah nak sambut raya ni, kita penting Allah ke kita penting apa? Penting siap rumah, biskut, kuih raya, ataupun kita penting apa yang Allah janji? Dan kalau dengan makna kita menduakan Allah, dari sudut tu kita nak menduakan Allah, kita utamakan Allah kan kita utama apa, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tanya diri sendiri. Saya bukan nak tuduh tuan-tuan ni, saya nak mengajak tuan-tuan sebagai sahabat di Masjid An-Nur Seksyen 20 ni sama-sama. Semoga apa yang Nabi SAW sebut, bukan kata tak berlaku, tapi jangan berlaku pada kita, tuan-tuan. Tak, memang kita nak benda tu tak berlaku pada kita. Cuma saya mengajak supaya kalau benda tu berlaku pada kita, kita nak buat macam mana? Tak. Antaranya Nabi sebut satu tadi, Nabi sebut ada orang yang begitu. Nabi sebut raghma anfi man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Nah, setengah hadis dia sebut wail. Nabi kata raghma anfi, diterjemah dengan makna dalam bahasa kita, raghma anfi ni celaka, ataupun dia panggil malangnya.
Malangnya seseorang, kata dengan Nabi, adraka Ramadan, dia sempat berada di Ramadan, walam yughfarlah, tetapi Allah tidak ampun kat dia. Siapa tu tuan-tuan? Bukan kita ke? Ke tuan-tuan rasa, ustaz saya tak, aduh Allah ampun saya, bukan orang lain. Habis Nabi sebut tu siapa? Puan-puan rasa puan ke? Saya rasa macam Allah sebut tu saya, Allah tak ampun dosa saya. Jika tadi saya sebut kita balik minta maaf dengan mak, minta maaf dengan adik-beradik, kakak, abang, ayah kita, mereka tak maaf, kita rasa sedih tuan-tuan. Bagaimana Allah tak ampun dosa kita? Bagaimana? Rasa rugi tak Ramadan? Ataupun rasa tak ada rasa apa-apa? Tak apa, Ustaz, Allah tak ampun, tahun depan kita doa minta Ramadan lagi. Macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita buka minda kita, tenangkan akal fikiran kita, dan buka, lapangkan dada kita, berfikir secara tenang dan waras. Semoga perjalanan kita di akhir penghujung Ramadan ini, bukan sahaja kita tidak mendapat keampunan, kita mendapat keampunan ataupun kita mendapat kebaikan, bahkan kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Nabi sebut lagi kepada kita tuan-tuan, kam min saim laysa lahu illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia laysa lahu, tiada baginya sesuatu kecuali al-ju', rasa lapar, pedih perut, rasa pening, rasa loya, dan al-'atash, rasa dahaga, kering tekak, kering mulut. Air liur tu rasa bergetur. Nabi kata siapa? Nabi tak cakap siapa, tapi Nabi kata berapa ramai. Nabi tak kata berapa sikit. Sikit je orang puasa, lapar je dapat. Tapi Nabi kata ramai dari kalangan mereka yang berpuasa, yang mereka dapat ialah lapar, dahaga. Dan tuan-tuan rasa apa yang Nabi sebut tu siapa? Saya duduk termenung, kadang-kadang duduk sorang-sorang, duduk malam-malam kat masjid, kan, matang masjid, tak ada nak buat apa, nak baca Quran malas, nak sembahyang pun malas, duduk menung. Nabi sebut macam ni, Nabi sebut kat aku. Jangan kata orang lain tuan-tuan, kita kata kat kita. Nabi sebut kat aku tu. Tak, Nabi sebut bagi tahu aku, mu puasa kalau begini lapar dahaga je dapat, tak dapat apa-apa. Tadi Allah tak ampun dosa, puasa pula lapar, haus, pedih perut, sehingga kadang-kadang nak tunggu sampai petang, perut kosong, masuk angin, pening kepala. Nak pening kepala, kenapa masuk angin? Angin naik sampai kepala pening, nak baring je. Tak boleh nak buat apa-apa. Dan Nabi SAW sebut lagi dalam hadis dia tuan-tuan. Nabi kata apa? Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Baginda Rasulullah SAW sebut man lam yada'. Sama, Nabi tak sebut bangsa, jantina, keturunan, orang daripada mana, tak. Sesiapa yang tidak meninggalkan. Tidak tinggal apa tuan-tuan? Qaulaz zur, kata-kata dusta. Kata setengah ulama, qaulaz zur maksudnya ialah ada dua. Kata-kata ni, dusta ni ada dua. Satu, kata-kata dusta, maksud dusta itu kata-kata bohong, kosong, di mana kita bercakap mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan lara. Lara ni makna sia-sia, kan? Tak ada apa, sembang kosong orang kita panggil. Yang kedua, qaulaz zur, sembang, bercakap perkara yang berhubung dengan manusia, tapi dia menjurus kepada perkara-perkara yang berbau dengan hawa nafsu. Sama ada nafsu makan, cerita bab makan, cerita bab seks, cerita bab ni, gaji, kerja.
Maka Nabi kata, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan percakapan sedemikian, kata-kata dusta tadi, wal amala bihi, bukan saja dia cakap, bukan saja dia duduk bicara, bukan saja dia duduk bincang, tapi dia melakukan perkara tersebut. Dia buat benda tu, benda dusta, benda tak betul, benda tak elok, benda tak baik. Maka Nabi kata apa tuan-tuan? Laisa lillahi hajatun, tiadalah bagi Allah keperluan, berhajat. Allah tak perlu, Allah tak minta. Tak minta apa tuan-tuan? An yad'a ta'amahu wa syarabah, bahawa dia yang duk cakap benda merapu, benda kosong, benda tak elok tadi, meninggalkan makan dan minum. Maknanya dia puasa. Tak payah puasa kalau masih duk cakap benda tu. Masih duk cakap benda, sembang perkara-perkara macam tu, tak payah puasa. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza shama ahadukum, kata Nabi dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza shama ahadukum, apabila seseorang dari kalangan kita berpuasa. Siapa? Kita semua. Saya puasa, tuan-tuan dan puan-puan semua puasa. Bila Ramadan puasa. Maka Nabi kata apa? Idza shama ahadukum fala yarfus, maka janganlah dia cakap kotor. Wala yafsuq, dan jangan dia bercakap perkara-perkara yang merapu. Wala yajhal, jangan dia bercakap perkara yang nak memburukkan orang lain. Wa in syatamahu ahadun, sekiranya masa dia puasa tadi dia tak cakap apa-apalah, cakap buruk tak ada, cakap merapu tak ada, cakap dusta tak ada, cakap bohong tak ada, nak buruk orang pun tak ada, tapi syatamahu ahadun, orang lain pula duk caci, duk keji dia. Orang lain duk kata kita, kita tak kata apa, tiba-tiba orang kata kita. Kita pun naik syekh lah, orang kata kita tak boleh lah. Nak, bila orang kata kita, kau tu nampak ini, tak payahlah duk pergi sembahyang tarawih, nampak alim, nampak dat. Macam-macam dah, tak kira lah apa, asal orang kata kita. Nabi kata apa? Idza syatamahu ahadun, apabila ada seseorang, tak kira seorang tu apa, sama ada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan Facebook. Sekarang ni macam-macam kawan ada. Tak? Kawan Facebook ada, kawan kat TikTok ada, kawan kat Instagram ada, kawan kat Insta, nak Telegram ada, macam banyak benda. Jadi apabila seseorang tu cakap buruk kat kita, syatamah, dia caci kita, dia keji kita, maka Nabi sebut apa tuan-tuan? Nabi suruh kita kata apa? Faqul inni shaim. Jangan cakap apa-apa. Cakap kat dia, minta maaf, saya hari ni puasa. Kalau dia kata bukan awak je puasa, saya pun puasa. Habis kalau awak puasa, kenapa awak cakap macam tu? Ini Nabi ajar supaya kita cakap macam tu tuan-tuan. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kedatangan Ramadan pada tahun 1444 Hijrah ini benar-benar memberi dan membuka pintu hati kita agar kita komit, kita berterusan, iltizam kita, istiqamah kita dengan agama sebagaimana kita berada di bulan Ramadan pada kali ini. Istiqamah teman. Sebab kata dengan ulama, orang yang mulia di bulan Ramadan, kemuliaan itu akan kekal. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 183, ayat cerita puasa, fardu puasa tu tuan-tuan. Tak, Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajib atau difardukan kepada kamu puasa sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Perkataan takwa ni mungkin dah banyak kali sebut, dah sinonim dengan bulan Ramadan. Saya tak nak sebut perkataan takwa, tak pernah cerita, cuma nak sebutnya takwa ini satu sifat mulia yang Allah sebut. Antara mulianya sifat di sisi Allah ialah sifat takwa. Tak, Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa dari kalangan kamu. Siapa yang paling bertakwa? Tak tahu. Maknanya tuan-tuan, antara matlamat dan hala tuju kita mana kita berpuasa bukan sahaja niatnya nawaitu shauma ghadin. Saya mengajak tuan-tuan, bila kita puasa ataupun kita buat ibadat, tak kiralah puasa, tuan-tuan berdoa, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan buat kebajikan, tuan-tuan salat atau sebagainya. Niat apa? Niat semoga kita dekat dengan Allah. Niat semoga kita dirahmati oleh Allah. Niat semoga kita diredai oleh Allah. Niat semoga kita disayangi oleh Allah. Niat semoga kita diberi kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kesemua benda ada pada diri kita, insya-Allah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Ramadan Allah sebut puasa itu mudah-mudahan mulia? Sebab tadi, kenapa tidak mulia di sisi Allah? Sedangkan seorang yang berpuasa itu dosa-dosa mereka diampun oleh Allah. Orang yang tak ada dosa siapa? Macam Nabi, macam kanak-kanak yang baru lahir, anak yang baru lahir daripada ibu. Andai kata dia meninggal dunia, di mana tempat mereka? Syurga, tuan-tuan. Mulia. Kenapa mulia? Bukan saja kerana mereka kecil, kerana mereka, kata setengah ulama, ialah kerana mereka belum ada dosa. Pahala pun tak ada. Tapi kenapa Allah tempat mereka di syurga? Tak ada dosa, pahala pun tak sempat buat lagi, kecil. Kenapa? Sebab tak ada dosa. Di mulia yang Allah bagi kepada tuan-tuan di bulan Ramadan, Allah ampun dosa. Tapi syaratnya kita cari Allah, kita minta, kita datang kepada Allah, mohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa kita. Nah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi saya sebut, apa dia tanya Nabi? Dia tak tanya baju raya tak, Rasulullah nak buat apa? Rasulullah kata di penghujung Ramadan, aksiru, perbanyakkan menyebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau tuan-tuan tak nak sebut tu pun boleh, tak ada, kata setengah ulama boleh. Apa? Astaghfirullahal azim, ya Allah ampunkan aku. Kalau tadi kita sebut panjang sikit, ya Allah, sesungguhnya Engkau suka, Maha Pengampun, suka kepada pengampunan. Allah suka ngampun, Allah suka. Maka ampunkanlah aku, Allah ampunkanlah aku. Nah, jadi tuan-tuan, banyaklah sebut minta Allah ampun kita. Mudah-mudahan bila Allah ampun kita, kita antara Allah manusia mempunyai ciri dan sifat orang yang mulia di sisi Allah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bagi beberapa kemuliaan sehingga disebut bahawa orang yang makan ada keberkatan di bulan Ramadan. Tak, bulan lain ada cerita makan bagi baik tak? Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata ma zala saimuna fil khair, sentiasa atau berkekalan orang yang berpuasa itu berada di dalam kebaikan. Maknanya tuan-tuan berada dalam kebaikan sepanjang hari. Kenapa? Nabi sebut pertama, ya'jilu al-iftar, segera berbuka, dan wa yuakhir ataupun ta'khirus sahur, dia melewatkan sahur. Nabi kata sentiasa baik. Maknanya satu kemuliaan Allah bagi dengan makan, bukan tak makan, dia suruh pula makan. Kita buka puasa, segera buka puasa dan lewatkan sahur. Dan Nabi sebut, Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuril barakah, bersahurlah sebab dengan bersahur itu ada keberkatan. Nabi sebut dalam hadis yang lain,
Apabila kita bangun untuk bersahur, tuan-tuan, maka Nabi sebut, in Allahu wa malaikatuhu yad'una lil mutasahhirin. Allah dan para malaikat berdoa kepada orang yang bersahur. Ini berapa? Antara 2-3 kemuliaan yang Allah bagi kepada kita. Allah ampun dosa, kita buka puasa, kita makan, Allah beri kebaikan. Kan? Ini antara perkara yang sepatutnya ada pada diri kita. Nak sebut tadi, apabila tuan-tuan, sawan-tuan, sahabat-sahabat membuat benda tu, niat, tuju kena ada. Kenapa tadi? Pertama, sebagai tanda kita hamba kepada Allah. Yang kedua, kita berpuasa bukan saja tak makan tak minum. Bukan kerana kita tak makan tu sebab kat rumah kita tak ada makanan. Ada. Tak ada makanan ke? Ada. Nak makan bukan kata sekali, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu pun boleh makan. Tapi kenapa tak makan? Sebab apa? Sebab sebagai tanda taat kepada perintah Allah. Ini antara ciri sifat yang disebut oleh ulama orang yang mulia, tuan-tuan. Kemuliaan yang ada pada manusia. Jadi saya nak sebut sebagai akhir kongsi bersama dengan tuan-tuan, mengajak supaya kita sentiasa merenung diri kita. Yang Nabi duk sebut, yang Nabi duk cerita begitu dan begini, jangan tak anggap benda tu jauh daripada kita. Anggap apa yang Nabi sebut keburukan-keburukan itu ialah kita, bukan orang lain. Supaya aku ni, Nabi kata kalau macam ni tak payah puasa lah. Kalau begini Nabi kata Allah tak ampun dosa. Dan Nabi kata orang yang Allah tak ampun dosa di bulan Ramadan, Nabi kata apa tadi? Raghma anf, celaka. Ya, takkanlah kita celaka, ya. Tapi apa Nabi sebut siapa? Kan? Dah tanya siapa pun tak mengaku. Kan? Dia tak akan kata oh, saya lah yang celaka tu. Tak. Tapi saya sebut ni ialah supaya kita rasa yang kata Nabi kata celaka tu aku. Biar kita, tuan-tuan, supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita lebih bermotivasi dan berwaspada. Jadi muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara ciri sifat manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang ada rasa takut dengan Allah. Mereka yang ada rasa ingin dan mahu menunai dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana 30 hari ataupun sebagaimana 29 hari di bulan Ramadan kita taat, kita patuh dengan perintah Allah. Bukan sahaja benda yang Allah suruh secara wajib berpuasa, tak makan tak minum, bahkan yang disebut di bulan Ramadan dengan salat tarawih, yang disebut dengan baca Quran, yang disebut dengan tadarus, yang disebut dengan iktikaf, yang disebut dengan sedekah, yang disebut dengan memberi makan, kita buat. Wajib ke? Tak wajib. Kita taat. Kenapa buat? Mencari keredaan Allah. Kenapa kita salat tarawih? Mencari keredaan Allah, mencari kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak sebutnya, jika yang wajib kita mampu buat, yang sunat pun kita utama kita buat di bulan Ramadan, doa kepada Allah, tuan-tuan. Ya Allah, kekalkan momentum begini selepas daripada Ramadan. Bukan sahaja sebulan 30 hari meriah masjid dan surau seluruh di seluruh penempatan orang Islam, surau-surau, masjid-masjid meriah di bulan Ramadan. Adanya iftar ramai-ramai, ada berbuka secara ramai-ramai, ada solat berjemaah 5 waktu. Bukan sahaja solat berjemaah yang wajib, yang fardu, yang sunat pun kita buat secara berjemaah. Bukan sahaja berjemaah, kita qiyam lagi bersama-sama, kita makan sahur bersama-sama, kita bertasbih, berselawat bersama-sama. Apakah perkara-perkara sebegini hanya layak dilakukan di bulan Ramadan, ataupun kita train diri kita,
Kita biasakan diri kita di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak ini. Mudah-mudahan apabila kita keluar daripada Ramadan, kita terus dan kekalkan istiqamah kita dengan kebaikan-kebaikan itu. Semoga kita mulia di sisi Allah dan kita mulia di bumi dan di akhirat, insya-Allah. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang disebut sifat ciri orang mulia ialah wal amalu bit tanzil, dia panggil. Di antara perkara yang kita tuan-tuan amal lakukan itulah yang saya dah sebut tadi. Kenapa tuan-tuan berpuasa? Allah turun, Allah tanzilkan, Allah perintahkan melalui ayat dia. Kenapa kita salat berjemaah? Allah galakkan kita melakukan ibadat di bulan Ramadan. Kenapa kita bersedekah? Allah galakkan kita di bulan Ramadan. Kenapa kita begini-begini? Allah yang suruh, Allah yang galakkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh dan menggalakkan kita meneruskan amalan tersebut selepas daripada Ramadan? Sudah tentu ada. Tak, sebab itu ulama kata man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadana yafut. Sesiapa yang beramal ibadat kerana Ramadan, pasti Ramadan akan meninggalkan kita. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Akan tetapi sesiapa yang beribadat kerana Allah, nak cari redha Allah, nak cari kasih dan sayang Allah, nak mencari rahmat Allah, mencari persetujuan daripada Allah, kemuliaan di sisi Allah, maka dia kata fa innallaha hayyun, sesungguhnya Allah hidup, maha hidup, la yamut, dia tidak akan mati. Nah, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua nak baca Quran, bacalah Al-Quran. Walaupun mungkin di bulan Ramadan kita boleh baca satu juzuk satu malam, walaupun kita tak mampu selepas Ramadan, tapi bacalah satu muka. Tak mampu satu hari, satu minggu sekali satu muka, kan? Jangan tinggal langsung, tuan-tuan. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ciri sifat mulia yang kita bina di bulan Ramadan juga kita bina dan kita teruskan ketika kita berada di luar daripada Ramadan kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemenangan dan kejayaan dunia dan akhirat. Jadi saya rasa sekadar itulah sebagai sedikit tazkirah, peringatan daripada saya kepada tuan-tuan sahabat-sahabat semua. Bukan sahaja kepada tuan-tuan, juga kepada diri saya. Semoga kita sama-sama membina dan menjana kepribadian diri kita dengan sifat dan sikap yang mulia, bukan sahaja di mata manusia, bahkan di mata pencipta kepada manusia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan di dunia hingga ke akhirat, lebih-lebih lagi kemuliaan apabila kita diberi peluang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, orang yang berpuasa itu mendapat kemenangan. Jadi kalau nak tanya, tuan-tuan tanya diri satu lagi, saya ni menang ke tak menang, berjaya ke tidak? Sebab Nabi kata orang yang berpuasa dia akan mendapat kemenangan. Gitu. Jadi saya tinggal tangguhkan kita punya tazkirah. Mudah-mudahan apa yang saya sebut, kongsi, mendapat ataupun diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga tuan-tuan terus istiqamah, bukan sahaja untuk sepanjang 4-5 hari Ramadan ini. InsyaAllah selepas Ramadan, masjid kita, surau kita, rumah yang ada, rumah Allah yang ada di halaman kediaman kita, di karya kita ini sentiasa meriah dengan aktiviti-aktiviti kehadiran daripada tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Dia yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kekurangan kelemahan di saya. Minta ampun dan maaf pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau terimakanlah salat-salat kami, puasa kami, berdiri kami, rukuk kami, sujud kami, kekhusyukan kami, kerendahan diri kami, bacaan-bacaan kami, sebutan-sebutan kami, zikir dan wirid kami, doa kami, dan segala yang kami lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, ya Allah. Semoga amalan yang kami lakukan ini kamu terima, dosa yang kami lakukan kamu ampun, kelemahan dan kekurangan yang banyak berlaku dalam diri kami kamu tampung, dan kamu angkat kedudukan kami bersama dengan hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang telah Engkau berikan kemenangan dan kejayaan. Mudah-mudahan kami berjaya juga di dunia dan berjaya pula di akhirat sana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu